الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana memberi kita peluang pada hari ini. Dan kali pertama lah saya menjejak kaki ke surau ini. Lalu seorang muda tak pernah jejaknya lah. Dan selawat salam kita kepada Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman, yang menjadi ikutan kita. Dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengecapi nikmat Islam pada hari ini. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana memberi peluang kepada kita pada hari ini untuk sama-sama kita berada dalam kuliah maghrib lah. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih diberi kehidupan, masih diberi peluang untuk Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bernyawa pada hari ini, untuk kita masih menikmati nikmat hidup pada hari ini. Allah memberi peluang lagi kepada kita, jantung kita berdegup lagi hari ini untuk kita mengutip pahala dalam majlis ilmu hari ini. Majlis ilmu yang mana apa-apa tajuk pun yang kita letak, insya-Allah dengan niat ikhlas, majlis ilmu macam ni lah merupakan taman-taman syurga. Taman-taman syurga yang dinaungi oleh malaikat, yang mana orang yang duduk dalam majlis ilmu lah yang mana malaikat mendoakan kita dan ikan-ikan di laut pun mendoakan kita. Amin. Kita telah melalui fasa dalam negara kita dan malah seluruh dunia lah. Kita melalui fasa yang sangat genting baru ini, kan? Selama 2 tahun lebih kita melalui fasa pandemik COVID-19 yang mana begitu genting lah bagi kita, memberi kesan bukan setakat kesan kesihatan, juga kesan ekonomi, emosi kepada kita semua. Kesihatan tak payah cakap lah, memang jelas-jelas kita tengok fakta, statistik kematian, komplikasi waktu setelah pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19, bagaimana selepas pada itu komplikasi kematian, komplikasi penyakit, komplikasi daripada COVID itu sendiri memberi kesan yang sangat mendalam lah kepada orang yang dijangkiti COVID-19. Tapi ada ke yang tak kena di COVID kat sini? Macam kena belaka COVID ya. Hampir semua kena COVID, sama ada berat atau tak je. Tu ialah takdir Allah. Macam mana kita dapat tu. Saya sendiri pun kena. Kena memang berat juga orang rasa tu. Walaupun orang kata tahap 2, kan dia ada peringkat-peringkat COVID ya. COVID tu kita kena tu peringkat tahap 2A je. Tapi 2A tu berat bagi kita rasa yang mengalami. Saya sebagai anggota kesihatan, kita tengok
COVID. Okey, COVID. Datang COVID ke hospital. Sebab COVID. Tapi kategori 2A je ataupun kategori 1. Kategori 1 biasa orang tak datang lah. Dia kena COVID positif sahaja tapi tak ada simptom. Tiada gejala-gejala. Biasa COVID 2A ni dia datang dengan gejala yang ringan lah. Batuk dan masa semua lah. Sakit-sakit badan macam tu. COVID 2A ni pun apabila kita kena sendiri, baru kita rasa azab juga lah. Beratnya badan nak bangun tu. Tak sama lah macam demam biasa lain tu. Tak pernah kena macam tu. Rasa beratnya badan. Kita sebagai yang duduk hospital ni rasa, COVID-19 ni kenapa nak bagi hospital? Duduk kat rumah dulu. Bila kita kena sendiri baru kita rasa, apa orang bagi hospital juga. Kenapa tak sambung kuarantin kat rumah makan Panadol je. Itulah. Bila kita kena baru kita rasa. Dan malahan kalau yang kena lagi berat tu COVID kategori 3, 4A, 4B, kategori 5, 5A, 5B. Ada kategori-kategori dia. Lagi berat mata memandang. Kita tak rasa macam tu. Saya bertugas di kecemasan. Ini kecemasan. Kita melihat sendiri dengan mata sendiri macam mana pesakit-pesakit COVID, berbagai kategori yang datang sampai kepada kategori 5 yang perlukan intubasi, masukkan tube pernafasan, ditidur, dikomakan untuk mengawal pernafasan. Sebab bila orang datang dengan COVID kategori 5 ni, pernafasan dia sangat berat, sangat laju. Dan bila laju, dia sangat penat. Lama-lama jantung boleh berhenti. Jantung boleh berhenti bila-bila masa. Sebab itulah kita menyarankan untuk kita tolong sakit COVID ni bernafas melalui mesin. Sebab berat sangat. Kontroversi yang berlaku di luar sana yang mengatakan bahawa ditidurkan menyebabkan pesakit COVID ini makin berat, makin teruk. Tidak benar lah. Tidak benar sama sekali. Sebenarnya kita pun tak nak. Sebab yang datang tu kita tahu ayah kepada seseorang, datuk kepada cucu orang, ataupun isteri kepada suami orang, yang ada nilai yang sama mendalam kepada seseorang yang lain. Sebab itulah bila datang ke hospital kita buat yang terbaik untuk memberi manfaat hidup dia yang selepas pada itu. Kita buat yang terbaik untuk membantu kesihatan waktu itu. Jadinya intubasi itu perlu, memasukkan tube pernafasan itu perlu. Ikutkan fik waktu tu, kalau petugas kesihatan yang mengetahui ilmu-ilmu fik perubatan waktu tu, fik aulawiyah, sangat perlu memasukkan tube pernafasan. Menjaga nyawa salah satu maqasid syariah. Salah satu maqasid syariah yang dituntut. Sebab itulah macam mana pun kita nak jaga nyawa orang yang datang sebab COVID. Sebab COVID ini adalah ujian Allah bagi kat kita. Jadi macam mana kita nak hadapi ujian itu? Iaitu dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar dan tawakal. Ujian ni macam mana pun kita kena harungi juga, sampailah pandemik itu berakhir atau berkurangan, atau kita keluar daripada pandemik. Dan Alhamdulillah kita dah keluar daripada pandemik, kita masuk ke fasa
endemik yang mana kita bebas untuk lakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa. Rasa macam biasa tak kan? Rasa macam biasa dah kan? Okey. Ada hadis Nabi SAW riwayat Al-Hakim, "Ibtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayatika qabla mautika." Yang macam lagu Raihan tu lah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Gunakanlah 3 perkara ini sebelum datang 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu lapang, waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin, sempit. Waktu lapang kita sebelum datang waktu sibuk, waktu sempit. Dan waktu hidup sebelum datang mati. Dan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Yang mana dalam hadis ni menekankan berkenaan nikmat sihat. Nikmat sihat sebelum datang waktu sakit. Nikmat hidup sebelum datangnya kematian. Nikmat muda sebelum datangnya waktu tua kita. Jadinya Islam sebenarnya, Rasulullah SAW mengajar kita begitu menitik beratkan nikmat kesihatan, nikmat muda, nikmat muda dan nikmat kehidupan untuk kita hargai dan kita jaga. Maksudnya kat sini amanah kepada kita untuk menjaga kesihatan tubuh badan lah. Menjaga kesihatan tubuh badan menjadi amanah kepada kita sebagai umat Islam, menjaga kesihatan tubuh badan, hak tubuh badan kita sendiri. Setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, dan kita ni diri sendiri dipertanggungjawab ke atas tubuh badan kita sendiri. Kita ni khalifah kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadinya sebagai kita tuan badan, ada hak badan yang kita perlu jaga, ada amanah badan yang perlu kita jaga. Jadinya sebenarnya ilmu kesihatan, ilmu perubatan merupakan satu ilmu yang penting dalam Islam sebenarnya. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang disarankan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ilmu kesihatan, ilmu perubatan penting dalam Islam dan tidak terpisah dari Islam. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan perlu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu untuk kita berjuang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat menekankan kesihatan tubuh badan dan kesasaan tubuh badan. Nabi tak suka kepada pejuang-pejuang Islam dulu, mujahidin yang terkedepan.
Tak mahal lah. Macam ni maksudnya apa? Uji. Tengok Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maksud kata lain, jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Tapi dulu lagi. Tapi umat Islam dilalaikan dengan dunia sekarang lah. Dengan dunia, nikmat dunia, makan sedap, nak orang Melayu dengan santan apa semua, dengan garam dan gula berlebihan. Jadi kita tak terjaga dan kita lupa pesanan Nabi SAW untuk jaga kesihatan. Satu aspek yang penting. So kita pergi kepada zaman ulama-ulama Islam dulu. Imam Syafi'i Imam Syafi'i sangat pakar dalam bidang perubatan. Sangat pakar. Kalau dia ada sekarang ni, kalau Imam Syafi'i ada sekarang ni, mungkin dia adalah salah seorang pakar perubatan sekarang ni. Walaupun dia tu pakar dalam bidang fiqh, dia tu imam mujtahid, kita ikut dia, kita memegang mazhab dia, sebenarnya dia pun pakar dalam bidang perubatan. Imam Syafi'i meluangkan sebahagian daripada kehidupan dia, sebahagian daripada umur dia mendalami ilmu perubatan di Palestin. Saya tak ingat berapa lama, berapa tahun, tapi dia pergi ke Palestin untuk belajar ilmu perubatan. Dan ilmu perubatan itu digunakan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dan ilmu perubatan ini, malahan kalau kita tengok zaman sekarang, pengamal ilmu perubatan sama ada yang moden lah. Ini saya sebut yang moden, perubatan yang di hospital. Ramai juga pengamal ilmu perubatan yang mengetahui selok-belok agama, yang mengetahui selok-belok hukum agama, mengatakan bahawa dalam ilmu perubatan kita kena mahir juga berkenaan fiqh aulawiyah, fiqh kesihatan, fiqh perubatan untuk merawat pesakit. Kita pun kena fikir juga hukum-hukum dalam memberi perawatan kepada pesakit di hospital kan. Mana nak katanya ilmu kesihatan, ilmu perubatan ni tak lari daripada Islam, selari je. Cuma yang kita dikelirukan sebab kita banyak merujuk kepada guideline. Contohnya kita merujuk kepada rujukan daripada orang putih banyaknya, doktor-doktor moden ni. Tapi salahkah benda tu? Salahkah? Tidak salah lah. Sebabnya ilmu perubatan ini walaupun datang daripada sana ke, diolah daripada sana ke, itu ilmu yang berselari dengan Islam. Ilmu-ilmu yang di dunia ini sebenarnya adalah permata yang tercicir milik umat Islam. Sebab itulah ilmu perubatan ini perlu didalami oleh umat Islam itu sendiri. Kalau kita ikut zaman kegemilangan Islam, kita ada ulama-ulama lain lagi seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Razi, yang mahir dalam bidang masing-masing. Macam Al-Razi ke Al-Khawarizmi yang mahir dalam bidang pakar mata. Banyak teori-teori dan alat-alat. Al-Khawarizmi banyak menghasilkan alat-alat bedah mata kan.
Kalau kita tengok tinggalan-tinggalan sejarah tu ada, yang mana alat-alat yang diciptakan itu digunakan sampai sekarang, diolah, kita guna sekarang. Orang putih ambil, olah bahan barang bedah daripada Al-Khwarizmi, Al-Razi, apa semua, digunakan sampai sekarang. Ini itu daripada umat Islam yang mengkaji. Selepas kejatuhan Islam dulu, zaman Abbasiyah, zaman Abbasiyah, banyak permata ilmu umat Islam dibakar, dibuang ke sungai. Selepas kejatuhan umat Islam ke tangan Mongol dulu. Orang Mongol ni dia tak menghargai ilmu. Dia tak menghargai ilmu. Dia jajah umat Islam dulu, dia buang habis permata-permata ilmu yang ada berjuta-juta dulu, sampai gelap sungai yang dibuang buku-buku kitab-kitab tu. Mana dakwah-dakwah, kesan-kesan dakwah, kapal hitam, semua hilang. Itu satu musibah kepada umat Islam. Waktu tu hilang semua ilmu umat Islam, ilmu ulama-ulama Islam dalam pelbagai bidang. Hanya ada sebahagian saja, sebahagian kecil yang tinggal. Itu pun diambil oleh penjajah-penjajah selepas pada itu. Penjajah Eropah ambil buku Ibn Sina, ambil buku-buku ulama-ulama kita, dibawa balik ke Eropah dan diolah, dikaji, dan sampai sekarang terciptalah ilmu perubatan moden yang hebat-hebat sekarang ni. Rupa-rupanya daripada Islam. Sebab itulah saya kata tak salah. Dan ilmu perubatan moden ini selagi tak selari dengan hukum-hukum Islam, ialah perubatan Islam juga. Selain perubatan-perubatan alternatif yang ada sekarang inilah sekitar kita. Balik kepada hadis tadi kan, dia kata nikmat hidup sebelum kematian, nikmat sihat sebelum sakit. Saya buat keluar lalu lah statistik perangkaan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang 2021. Waktu tahun 2020, punca kematian orang umat rakyat Malaysia sekarang ni, punca utama dia ialah benda tu kat situ. Nampak? Nampak? Punca utama ialah ischemic heart disease, dia kata. Boleh baca? Ischemic heart disease. Ischemic heart disease ni maksudnya jantung kita itu ada darah beku. Darah beku menyebabkan tak sampai oksigen yang cukup kepada jantung kita untuk berfungsi. Kat jantung kita ni dah pam darah dah kan. Jantung kita dari kecil apa semua, sampailah kita ke umur yang tua, pam darah. Jantung kita ni pam darah. Okey. Jantung kita tu pam darah, jadinya jantung kita pun perlu oksigen sendiri. Jantung kita pam darah untuk hantar oksigen kepada organ-organ yang penting yang lain dalam badan kita. Tapi jantung itu sendiri memerlukan oksigen juga. Jadi di sekitar jantung itu ada salur-salur darah yang penting. Bila ada salur-salur darah pada jantung itu tersumbat, dia menjadilah ischemic heart disease. Orang panggil serangan jantung. Serangan jantung. Jadinya punca kematian pada tahun sekarang 2021, punca kematian adalah ischemic heart disease, serangan jantung. 17%. Saya ingat dalam 15,000
kematian setahun disebabkan oleh serangan jantung. Punca kedua adalah pneumonia. Pneumonia ini penyakitan kuman baru lah. Yang ketiga tu cerebrovascular disease. Itu penyakit stroke macam tu. Stroke, pendarahan dalam kepala sebab hypertension, disebabkan darah tinggi. Yang seterusnya accident. Yang seterusnya disebabkan oleh malignancy. Malignancy ni adalah kanser lah. Chronic lower respiratory disease, macam lelah, penyakit lelah. Kalau kita terbiasa tengok ada orang-orang yang biasanya orang yang dah 50 ke atas lah, biasanya merokok waktu muda-muda, tak ada lelah. Waktu tua kan, tua sikit ada lelah. Atau waktu orang muda pun dah ada sekarang ni. Sebab banyak nak isap rokok apa semua, cepat sangat dapat lelah. 2.1% disebabkan oleh penyakit paru-paru yang kronik. Dan selainnya yang disebabkan oleh diabetes mellitus, kencing manis, darah tinggi dan lain-lain lagi lah. Okey. Apa penyumbang kepada punca kematian ini? Ialah mati itu takdir Allah SWT kan? Macam mana? Tapi Allah memberikan kita akal untuk ikhtiar, memberi akal kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk ikhtiar, untuk bukan setakat tawakal. Kita dapat kencing manis, tawakal lalulah. Tawakal. Okey, dah kena ada sakit jantung, tawakal lalulah, tak apalah. Lama-lama mati juga. Tak boleh gitu. Apabila Allah kata, apabila datang penyakit, akan ada ubat dia. Kan? Kita wajib berusaha dalam mencari perawatan kepada penyakit yang kita hadapi. Ayat Allah SWT, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila kita sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakit kita. Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Dan Allah lah yang memberi kesembuhan kepada kita melalui ikhtiar yang kita cari. Kena berikhtiar, wajib menjaga badan dan amanah ini. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Bila kita dah ada penyakit, kencing manis, darah tinggi, apa semua, kita kena ingat kepada diri kita. Kalau orang pentingkan diri sendiri, dia akan fikir, aku je lah yang mati kat dia. Hukum masing-masing. Mungkin ada yang terfikir macam tu. Tapi kita kena fikirlah, pada kita ada hak orang lain. Kalau kita sini, orang lelaki, kita adalah bapa kepada anak-anak kita. Kita adalah ketua keluarga kepada kita. Kita adalah anak lelaki kepada ayah dan ibu kita. Yang mana ayah ibu kita dah tua, kan? Kita sebagai yang menanggung kehidupan mereka. Jadinya ada hak orang lain ke atas badan kita. Sebab itulah wajib menjaga kesihatan dan mengetahui ilmu-ilmu kesihatan. Walaupun kita tak tahu secara mendalam macam mana nak merawat, nak makan ubat apa, nak makan ubat apa, nak makan, nak buat macam mana bila sakit yang kena darah tinggi. Sekurang-kurangnya kita tahu umum lah. Kita tahu umum apa itu darah tinggi. Okey, kita tahu kita bila ada darah tinggi, kita tahu kita perlu menjaganya.
Kita perlu menjaganya. Bila kita ada darah kencing manis, kita tahu kita kena makan ubat. Kita kena kawal gula kita setara mana, setakat mana. Dan kita kena tahu macam mana nak jaga supaya gula kita tak mencanak naik. Kalau saya duduk di kecemasan tu, ada yang terlepas ubat seminggu apa semua kan. Yalah, ada yang kita faham sebab-sebab masing-masing terlepas ubat. Ada yang sengaja terlepas ubat. Pergi rawatan. Bila klinik memberi ubat kepada kencing manis, untuk kencing manis, darah tinggi, makan sehari 2 hari je lah. Makan sehari 2 hari. Lepas tu membazir ubat yang diberi, bekalan ubat yang diberi. Dan datang-datang ke kecemasan dengan keadaan darah tinggi, sakit kepala, dan kencing manis. Kencing manis ada yang sampai teruk-teruk lah. Terpaksa kita tidurkan sebab teruk sangat. Kencing manis yang sangat tinggi. Bau pun mulut tu, kalau orang kencing manis tak terkawal sangat tu kan, bau mulut tu pun bau manis. Orang panggil, ada orang panggil cosmo breathing. Cosmo breathing dia apa? Kita bau kencing manis dia tu. Apa bau? Boleh bau. Awak tengok tu, dengan tercungak-cungak kita terpaksa tidurkan dia, komakan dia, untuk bantu pernafasan dia, untuk kita turunkan gula dia. Sangat banyak komplikasi kalau tak jaga. Darah tinggi, kalau tak jaga, sangat banyak komplikasi. Muda-muda pun ada. Salah satunya iaitu pendarahan dalam kepala. Tak jaga. Mungkin ada juga yang muda-muda tu tak tahu pun dia ada darah tinggi. Datang-datang dengan lumpuh separuh badan, ataupun tak sedar, ataupun tahap kesedaran itu menurun. Datang-datang dengan teruk dah. Sedangkan baru umur dalam 50 nak ada anak bini lah. Jadinya disebabkan tu tak makan ubat ataupun tak tahu. Tak tahu ada penyakit darah tinggi, mungkin tak buat saringan kesihatan, menyebabkan datang-datang komplikasi yang teruk terus. Komplikasi yang teruk terus. Jadinya ubat yang diberi itu perlu dijagalah, dimakan. Ubat yang diberi itu ada harga, dan harga pada ubat-ubat yang diberi kepada kita melalui klinik kesihatan, hospital adalah daripada mana? Duit rakyat. Bila kita tak makan ubat kita, satu, berkata dosa lah. Membazir kan? Membazir itu dalam Islam dosa lah kan? Dosa. Sebab membazir duit orang lain juga. Patutnya orang lain yang lagi memerlukan ubat tu ke? Contoh orang yang datang dengan penyakit yang sangat rare, sangat jarang berlaku, memerlukan ubat yang mahal. Ada satu tu sampai ubat tu payah nak dapat stok. Sebab payah nak dapat stok ubat-ubat yang mahal-mahal ni. Disebabkan apa? Tak cukup duit ke nak beli ubat dia. Kerajaan tak cukup nak tanggung ubat dia. Sebab apa? Banyak orang membazir ubat yang lain-lain tu, yang mudah-mudah. Kencing manis, darah tinggi. Ada tu sampai pulangkan kepada farmasi pen yang cocok kencing manis tu lah, berpuluh-puluh dia hantar je, tak guna pun. Sedangkan yang hantar tu dalam keadaan expired. Bayangkan satu pen tu kalau harga berbelah-belah ringgit, tak sampai belah-belah ringgit pun, berapa ringgit, bawah 10 ringgit, 5 ringgit. Bayangkan kalau dia hantar tu dalam berpuluh-puluh ubat tu, bayangkan banyak mananya rugi, banyak mananya dosa kita buat dengan kerugian tu. Jadi perlu, kalau kita dapat, kita diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan penyakit, kita kena jagalah. Kita kena jaga ubat yang diberi, kena selalu makan, tak boleh tertinggal lah. Amanah kepada kita tu. Okey.
Jadinya apa sebenarnya saya nak sarankan kepada kita, saya rasa kebanyakan kat sini dah buat saringan kesihatan kan. Saringan kesihatan itu penting lah. Saringan kesihatan ni dah boleh buat. Contohnya kita dah sampai umur 40 ke kan? Umur 40 ataupun bermula umur 30, kita ada risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ni. Ni orang panggil penyakit yang tidak berjangkit lah, kencing darah tinggi. Dah umur 30, tapi dalam keluarga kita dah tahu, dalam keluarga tu ayah kita pun dah mungkin ada ahli keluarga terdekat dah mati, meninggal mengejut kerana serangan jantung. Ada ahli keluarga terdekat ayah kita menghidap kencing manis. Dia boleh jadi keturunan kan, genetik. Jadi apa salahnya untuk kita dapatkan saringan kesihatan lebih awal pada usia yang muda, yang muda-muda. Okey. Ada juga yang usia 50, 60 pun tak tahu lagi ada penyakit macam-macam. Datang-datang dalam keadaan yang ada komplikasi dah. Jadinya tak banyak lah, maknanya kita boleh bagi ubat, tapi komplikasi tu perlulah dihadapi sepanjang hidup. Jadinya perlu ada saringan kesihatan daripada awal. Kalau tak pernah buat saringan kesihatan, pergilah ke klinik kesihatan ke klinik swasta ke. Banyak ada program-program yang kerajaan dah sediakan kepada kita, macam Peka B40 kan. Peka B40 tahu tak? Tahu. Dia tu gitu. Peka B40 kita boleh guna. Kita boleh cek kelayakan kita. Ataupun kita ni bekerja, kita carum perkeso, ada di bawah perkeso kita boleh buat saringan kesihatan. Pergilah, ada contohnya Peka B40. Peka B40 kita contohnya tak nak nunggu sangat lah kat klinik kesihatan tu, ramai orang ada tu kan. Boleh pergi ke klinik swasta, cek kelayakan kita, boleh tak kita masuk bawah program Peka B40, kita buat saringan kesihatan. Saringan kesihatan ni termasuklah saringan sejarah penyakit, saringan darah tinggi, kencing manis, saringan kesihatan mental. Itu penting, bukan setakat kencing manis ni, kesihatan mental pun penting kita cek. Maksudnya kalau kita layak, kita boleh buat saringan secara percuma lah. Maksudnya kita buat saringan percuma, pergilah. Rugi bila kerajaan sediakan program-program macam ni, kita tak gunakan. Ramai lagi, memang kurang lagi lah. Kalau kita tengok statistik tu, Peka B40 tu tak ramai lagi yang ambil program ni. Ada tak ramai lagi yang pergi saringan kesihatan di bawah Peka B40. Sedangkan ramai yang layak. Okey, kalau kita pergi klinik swasta tu, kalau kita tak layak tu, banyak mahal kita bayar tu. Ratus-ratus juga kok, ambil darah lagi, apa semua, cek macam-macam. Jadi kalau kita layak, kita dapat bawa perkeso pun ada, apa semua, kena cek. Saringan kesihatan tu penting. So, jadi apa yang kita nak saring, apa yang penting itu contohnya indeks gisim tubuh badan, orang panggil apa dalam bahasa Inggeris dia, BMI. BMI tu kita kena cek. Tak boleh lah BMI kita kena stabil untuk menjaga kesihatan. Tapi ialah yang lebih juga lah. Okey. Yang kedua ialah paras gula dalam darah. Kalau tengok kat sini, rawat dia, secara rawat gula tu kurang pada 7.8 lah. Ataupun lebih 7.8 itu berkemungkinan diabetes dan perlu ujian pengesahan, ambil darah apa semualah. Dan kalau dah keadaan puasa, contohnya ada ujian darah yang perlukan puasa lah, kalau kita pergi klinik kan. Itu kalau keadaan normalnya 4 ke 5.6 lah. Kalau normal. Kalau lebih pada 5.6 kan kita puasa tu, kemungkinan kena buat lagi, mati dah, tak ada ganti. Lepas tu darah tinggi. Darah tinggi kena cek juga.
Darah tinggi kena cek parah normal dia ada juga 120 ke atas, yang atas 110 ke 130, yang bahagian atas, yang bawah tu 60 ke 80. Kalau lebih pada tu kita kena buat lagi follow up saringan. Kalau perlu start ubat, kena start ubat awal. Jadinya saringan-saringan ni penting lah. Saringan yang penting untuk kita detect awal kita ada dah penyakit-penyakit sekian. Okey. Ini penting untuk kita. Jadinya bukan setakat itu, kesihatan mental tu penting juga untuk kita ambil caranya. Sebab saya tengok kalau setakat yang saya duduk kecemasan, saya tengok ramai yang datang muda-muda yang datang dalam keadaan tak sihat dari sudut mental dia. Bukan nak kata orang kata mental ni gila lah, bukan gila. Antaranya stres, depression, bipolar yang tak kita detect awal. Contoh dia panas barang sangat apa semua, ni dia ada bipolar. Macam dia ni berpelakuan pelik-pelik, dia ada skizofrenia yang perlu perawatan sebenarnya. Penyakit mental ni sama lah juga dengan penyakit kecemasan darah tinggi, perlukan ubat, perlukan rawatan. Perlukan rawatan. Penting juga kesihatan mental. Dan kalau kita tengok statistik fakta, kes bunuh diri di Malaysia ni semakin meningkat. Dan Malaysia ni antara negara di Asia ni yang antara negara yang tinggi kes bunuh diri. Sebab apa? Banyak faktor lah. Dengan keadaan kita sekarang ni yang semakin tertekan, faktor ekonomi, kesihatan dan macam-macam. Terutamanya selepas kita menghadapi fasa pandemik COVID ni dalam 2 tahun ni, makin ramai orang yang bunuh diri. Sangat stres. Dalam fasa COVID tu ada yang sihat-sihat bunuh diri. Jadi kesihatan mental pun penting. Selain daripada kesihatan macam kecemasan darah tinggi apa semua, kena check. Okey. Jadinya tak banyak lah kita boleh cakap secara santai lah malam ni. InsyaAllah kalau ada peluang lain kita boleh bertemu lagi. Jadi baguslah kalau ada slot-slot macam ni. Di samping kalau kuliah maghrib yang singkat, yang ringkas ini, selain daripada kita buat pengajian-pengajian kitab kan, pengajian ilmu agama yang asas yang perlu kita dalami. Selain daripada itu, kita boleh juga letak topik-topik berkaitan dengan kesihatan, sebab penting juga. Mungkin lepas ni, sekarang ni kita secara umum kepentingan saringan kesihatan untuk elak komplikasi. Mungkin selepas ni kau pergi lebih mendalam sikit untuk orang-orang kesihatan memberi input atau informasi kepada kita apa yang penting pada orang awam tahu untuk menjaga kesihatan. Pergi lebih mendalam ke bab kecemasan ni lepas ni, lebih mendalam bab jantung, lebih mendalam bab kanser. Jadi kita pun dapat tahu benda tu. Jadi kita pun jadi ada kesedaran, kita bercakap kat kawan-kawan lain, jagalah kesihatan. Okey. Dulu saya lepas Mesir lah, dalam perubatan. Saya tengok budaya di Mesir dulu sangat menghargai ilmu, bukan setakat ilmu Islam, ilmu fiqh, tauhid apa semualah. Ilmu dia, kalau saya tengok dulu kat tempat saya belajar dulu, ada satu masjid tu dia letakkan dalam 2 hari seminggu dia letakkan slot Ijazul Ilmi. Slot itu menekankan berkenaan ilmu-ilmu sains, yang mana ilmu sains sebenarnya ilmu Islam juga, yang mana fakta-fakta sains itu ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang disebut. Jadinya rugi untuk tidak dibincangkan, untuk disebarluaskan
kepada masyarakat umum untuk kita mencerdikkan masyarakat kita dengan ilmu-ilmu Islam yang kita dah tertinggal lama. Sebenarnya ilmu sains ni ilmu Islam. Yang macam saya sebut tadi, ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama Islam dulu. Jadi rugi untuk kita tidak mendalami ilmu macam ni. Kalau boleh kita letak dalam seminggu satu slot setiap minggu untuk pelbagai isu lah, kesihatan dan lain-lain lagi penting lah. Okey. Jadinya mungkin setakat itu saja. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid memberi peluang pada hari ini kita bertemu dan berkongsi lah sedikit maklumat berkenaan kesihatan. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.